Langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Terdapat 8 langkah dalam penyiasatan saintifik. Biasanya bila kita buat satu uji kaji ataupun eksperimen, kita gunakan penyiasatan saintifik untuk menyelesaikan masalah. So, 8 langkah tersebut adalah yang pertama sekali mengenal pasti masalah, yang keduanya membina hipotesis, yang ketiganya mengawal pemboleh ubah. 3 pemboleh ubah yang kamu mesti ingat. Yang pertama sekali, pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Langkah keempat adalah merancang eksperimen. Yang kelima, menjalankan eksperimen. Yang keenam, mengumpul data. 7, menganalisis dan mentafsirkan data. Yang ke-8, membuat kesimpulan. So, bila kamu ada satu masalah yang kamu ingin selesaikan, kamu kena mengenal pasti masalah tersebut. Saya bagi contoh, apakah bahan yang boleh digunakan untuk menyerap air? Tanda soal. So, masalahnya adalah, apakah bahan yang boleh digunakan untuk menyerap air? Mengenal pasti masalah. Bila kamu sudah kenal pasti masalah, kamu akan mula membuat andaian. Andaian itu yang kita panggil sebagai hipotesis. Contoh yang kamu boleh buat adalah, hipotesisnya adalah tuala kain menyerap air dengan lebih cepat berbanding tisu. So, ini adalah kamu punya hipotesis. Bila kamu sudah kenal pasti kamu punya hipotesis, kamu sudah boleh membina pemboleh ubah. Ada 3 yang kamu mesti ingat. Pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas, dan dimalarkan. Pemboleh ubah dimanipulasi. Jenis tuala. Pemboleh ubah dimanipulasi ini adalah satu pemboleh ubah yang mana bentuk, nilai, saiz, berat, apa sahaja yang nilai itu yang kita ubah dia punya bentuk. Okay? Yang keduanya adalah pemboleh ubah bergerak balas. Nilai pemboleh ubah bergerak balas bergantung kepada pemboleh ubah dimanipulasi. Dalam contoh ini, kamu letakkan jenis tuala. Tuala 1 dan tuala 2. Apakah, kalau kamu gunakan jenis tuala 1, apakah jumlah air yang diserap oleh jenis tuala 1? Dia bergantung kepada pemboleh ubah yang dimanipulasi. Pemboleh ubah yang ketiga adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Adalah satu pemboleh ubah yang nilainya kita tetapkan sepanjang kita buat aktiviti ataupun eksperimen. Dalam contoh ini, pemboleh ubah yang dimalarkan adalah saiz tuala. Langkah keempat dalam penyiasatan saintifik adalah merancang eksperimen. Bila kamu sudah ada hipotesis, kamu sudah tetapkan kamu punya pemboleh ubah, di situ kamu sudah boleh merancang eksperimen. Apakah yang kamu buat dalam merancang eksperimen? Kamu tetapkan bahan, radas, dan peralatan eksperimen yang kamu akan gunakan sepanjang eksperimen itu berjalanlah. Kamu tetapkan apakah radas yang kamu pakai, besen mungkin, jam randik ke, mesin penimbang ke, atau apa sajalah. Dan bahan, air untuk penyerapan, dan banyak lagi lah kamu boleh letak. Bila kamu sudah rancang, kamu sudah boleh menjalankan eksperimen. Sepanjang menjalankan eksperimen, keselamatan semasa kamu menjalankan eksperimen adalah sangat penting. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lengkap, dan yang paling penting mengelakkan kemalangan. Yang keenam dalam penyiasatan saintifik adalah mengumpul data. Kamu sudah bereksperimen sebanyak 3 kali, dan nilai yang kamu dapat itu kamu kumpulkan dan persembahkan dalam bentuk yang kita boleh nampak lah. Langkah yang seterusnya adalah menganalisis dan mentafsirkan data. Data sudah dapat, kamu letakkan di atas kertas, sama ada gunakan carta pie ataupun carta bar. Dan berdasarkan analisis dan tafsiran data, kamu sudah boleh dapat membuat kesimpulan. Contohnya, tuala menyerap air lebih cepat daripada tisu. Maka hipotesis pun diterima. Hipotesis diterima. Kenapa hipotesis diterima? Sebab berdasarkan data yang kamu sudah kumpul, kamu sudah boleh tahu bahawa kalau guna tuala, serap air lebih cepat berbanding tisu. Adakah ia selari dengan hipotesis yang kamu letakkan di sebelah atas? Iya. Kalau sama, kamu letakkan hipotesis diterima.